Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Alright, hari ni cikgu nak sambung lagi pembelajaran kita dalam bab 2 ekosistem. Okay, baik. Untuk hari ni, okay. Untuk hari ni cikgu nak belajar, kita nak belajar tentang subtopik 2.2. Okay, subtopik 2.2 iaitu sekitar nutrien dalam ekosistem. Duduk sini kan, 2.2 sekitar nutrien dalam ekosistem. Baik, tengok di sini lah. Okay, sekejap. Okey, sekitar nutrien dalam ekosistem. Pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam satu ekosistem. Okey, nutrien diperoleh dari ekosistem yang seimbang dan digunakan oleh benda hidup. Okay, kemudian nutrien tersebut akan dikembalikan ke persekitaran untuk diguna semula. Okey, dan kitar ini kita sebut sebagai kitar nutrien. Okey. Kamu ingat lagi tak beberapa contoh kitar nutrien? Okey, yang pertama yang dia bagi dekat sini, kitar air, kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, yang ni kamu dah belajar dalam tingkatan 1. Betul tak? Kan? Kamu dah belajar semasa tingkatan 1. Jadi untuk silibus tingkatan 2, kamu akan belajar apa pula peranan benda hidup yang terlibat dalam kitar tersebut. Contoh, okay, dalam kitar air, apa fungsi tumbuhan? Okey, baik. Okey, so kita pergi kepada kitar yang pertama iaitu kitar air. Okay, yang ni kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 25. Okey, peranan benda hidup dalam kitar air. Okey, baik. Okey, air kita point yang pertama. Jelas tak cikgu punya gambar ni? Ni cikgu refer buku teks saja. Okey, air diserap oleh akar tumbuhan. Okey, yang ni kalau tengok gambar sini kan. Okay. Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui proses transpirasi. Ni lah. Okay. Proses transpirasi ni adalah proses tumbuhan kehilangan air dalam bentuk uap melalui stoma yang terdapat pada permukaan daun. Ingat lagi tak? Okey, baik. Haiwan pula menjalankan respirasi, penyahtinjaan dan perkumuhan. Perkumuhan ni termasuklah dia berpeluh, dia urin lah, mengeluarkan urin maksudnya dia kencing. Okey, makna kata kesemua proses ini iaitu transpirasi dan respirasi ialah proses yang meningkatkan kandungan air ataupun kandungan wap air di atmosfera. Jadi, kamu tengok ni digambarkan. Okay, ni tumbuhan bertranspirasi, haiwan berrespirasi lah. Okey, penyahtinjaan dan perkumuhan. Okey, jadi akar tumbuhan, poin yang kedua, akar tumbuhan mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah perlahan dan dapat mengelakkan hakisan tanah. Okay, jadi inilah fungsi benda hidup, contoh yang dia bagi tumbuhan, di mana bahagian akar tersebut, akar tumbuhan itu membantu mencengkam tanah, menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Okey, seterusnya. Okey, daun-daun pokok yang gugur menutupi permukaan tanah akan mengurangkan kadar penyejatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. Okey, ini fungsi yang kedua iaitu di mana daun pokok yang gugur lah. Okey, akan mengurangkan kadar penyejatan air.
Di mana kalau kamu tengok daun-daun pokok yang gugur ni, dia gugur di kawasan berdekatan dengan pokok tersebut kan. Jadi dia dekat dengan dahan, dia dekat dengan pokok tersebut. Jadi bila musim kemarau contohnya, dia mengurangkan penyejatan air sebab pokok nak memerlukan air yang lebih lah. Nah, contoh macam sekarang musim kemarau. Panas sangat kan. Jadi kalau siapa yang selalu siram pokok bunga mok dia tahulah. Kan baru siram semalam, tengok petang kamu tengok petang nanti, mesti kamu tengok dia kering kontang seolah-olah macam kamu tak siram. Nah, maksudnya cuaca sekarang lah. Jadi kita letak daun-daun pokok yang kering yang gugur tu menutup permukaan tu function benda hidup iaitu daun yang telah gugur. Baik. Okey, ni gambar rajah dia lah. Rajah 25 ni menunjukkan kitar air lah. Bolehlah kamu nak flashback balik, okey. Di mana wap tersebut, okey, wap-wap tersebut adalah hasil transpirasi dan respirasi dan semua ni. Okey, berlaku proses kondensasi. Kondensasi ni maksudnya proses di mana wap tersebut bertukar menjadi cecair. Okay? Cecair itu dalam bentuk titisan hujan lah. Bila ada banyak-banyak, dia akan dibebaskan sebagai hujan. Okey, di mana air tersebut mengalir ke dalam sungai, air meresap ke dalam tanah dan tanah disimpan sebagai air tanah lah dan diserap semula oleh tumbuhan. So it's a cycle, dia berulang-ulang lah. Okey, baik. Seterusnya, kitar yang kedua adalah kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, ni muka surat, ni muka teks kamu muka surat 26. Tadi 25 ni 26. Okey. Baik, kamu tengoklah. Okey. Anak panah yang merah ni menunjukkan di mana karbon dioksida dibebaskan, biru menggunakan oksigen, anak panah warna hijau adalah membebaskan oksigen. So kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama, oksigen di atmosfera. Okey, direspirasi oleh haiwan menggunakan oksigen. Okay, maksudnya haiwan bernafas, inhale, menggunakan oksigen. Okay, kejap Baik. Okay. Haiwan bernafas menggunakan oksigen. Okey, jadi bila haiwan ni kalau ni anak panah biru maksudnya dia guna oksigen lah. Okey, bernafas menggunakan oksigen. Selain daripada itu, tumbuhan juga berespirasi menggunakan oksigen. Alright. Lepas tu perebutan. Okey, perebutan pun menggunakan oksigen lah di mana ejen pengurai menggunakan oksigen. Contoh macam kulat, bakteria menggunakan oksigen. Okey, jadi kita tengok yang tadi haiwan tadi. So haiwan memakan tumbuhan. So tumbuhan yang dimakan oleh haiwan, karbon yang tersimpan dalam tumbuhan tersebut akan transfer kepada dalam tisu badan haiwan inilah. Okey. Baik. Jadi apabila haiwan ini mati, dia akan mereput. Okey, pereputan berlaku di mana pengurai, contoh bakteria dan kulat yang akan take over. Sama juga macam tumbuhan tadi, tumbuhan yang guna oksigen tadi semasa respirasi, okey, di mana apabila tumbuhan mati berlaku proses pereputan, okey. So ejen pengurai lah yang akan menguraikan bangkai haiwan ataupun sisa-sisa pokok-pokok yang telah mati. Okey, dalam masa yang sama, tumbuhan juga berespirasi, nampak tak anak panah ni? Okay. Dia berespirasi, makna kata dia bebas CO2, karbon dioksida. Haiwan pun sama, respirasi haiwan membebaskan karbon dioksida. So, karbon dioksida akan terkumpul di atmosfera dan dibebaskan ke atmosfera lah. Okey, jadi bila ada banyak kandungan karbon dioksida di atmosfera, okey, tumbuhan menjalankan fotosintesis. Okay, dia menjalankan fotosintesis, dia guna karbon dioksida yang ada di atmosfera. So fotosintesis membebaskan oksigen semula ke atmosfera. Macam itulah. Okay. Baik. Okey, tadi tumbuhan mati kini dah. Okey, haiwan mati. Okey, sama jugalah haiwan pun. Okey, kalau dia mati, dia akan membebaskan karbon dioksida. So, it's a cycle lah. Maksudnya kitar karbon dan kitar oksigen ini saling
rapat. Okey. Baik, kita tengok yang bawah ni. Okey, apakah peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon? Okey, kamu tengok di situ 1 dan 2. Tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan CO2, karbon dioksida ni. 1 dan 2 tadi. Okey, yang ni dengan yang ni. Menggunakan oksigen dan membebaskan CO2. Okey, nombor 3. Tumbuhan dan haiwan yang telah mati diurai oleh bakteria dan kulat di dalam tanah menggunakan oksigen lalu membebaskan karbon dioksida. Okey, tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan oleh bakteria dan kulat di dalam tanah menggunakan oksigen lalu membebaskan karbon dioksida. Okey. Okay, ini nombor 3 tadi. Okey, yang ni lah. Haiwan dan tumbuhan yang telah mati. Okey, so bila dia mati, dia diurai oleh bakteria lah. Okey, dia guna oksigen, dia bebas CO2. Yang keempat, tumbuhan hijau. Fungsi tumbuhan hijau, fungsi benda hidup ni mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen di dalam udara melalui fotosintesis yang menyerap karbon dioksida dan membebaskan CO2. So itulah function benda-benda hidup yang ada dalam kitar karbon dan kitar oksigen ni. Tumbuhan di mana dia seimbangkan. Okay? Dia membebaskan CO2 apabila dia mati. Tetapi dalam masa yang sama ada pokok yang hidup, dia menggunakan karbon dioksida tersebut untuk menjalankan fotosintesis. Dan hasil fotosintesis itu membebaskan oksigen. So benda tu berulang-ulang supaya nak memastikan jumlah karbon dan oksigen yang ada dalam atmosfera berada pada paras yang sepatutnya, berada pada peratus yang mengikut keperluan lah. Okay? Okay, baik. Alright. Okey, jadi kamu tengok di sini lah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien. Okey, baik. Jadi, okey. So, anda telah mempelajari peranan tumbuhan dalam mengekalkan keseimbangan kandungan oksigen dan CO2 di atmosfera. Namun, ada aktiviti manusia, contoh macam penebangan hutan yang tak terkawal, pembakaran bahan api fosil. Okey, contoh macam asap kenderaan lah ni. Ni asap kenderaan kan. Okey, lepas tu penebangan hutan yang tak terkawal, tebang hutan buat perumahan, jual kayu dan sebagainya. Okey, penggunaan sumber air yang secara berlebihan untuk domestik. Domestik ni maksudnya untuk isi rumah lah. Okey, dan untuk tujuan pertanian dalam skala yang besar. Jadi bila berlaku benda-benda macam ni, dia menyebabkan kitar nutrien, dua kitar yang kita belajar tadi jadi tak seimbang. Jadi macam mana cara kita nak kekalkan, okey? Nak selesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien tersebut. So dia bagi senarai kat sini ada 5. Yang pertama, okey, mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Rancang sistem pertanian kita lah. Jadi kita rancang, maksudnya kita pastikan sumber bekalan air yang kita guna itu, sumber air yang kita guna itu tidak berlaku pembaziran. Okey, ada setengah ladang, dia buat timing lah, buat timer untuk sistem pengaliran lah, sistem sairan, sistem nak salurkan air kepada tumbuhan ni lah. Okey, mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Contoh kan, nak kekalkan nutrien tu. Okey, contoh kalau kamu tanam pokok, contoh siapa yang suka tanam buat kebun kan, tanam pokok getah. So di antara sementara nak tunggu pokok getah tu membesar kan. So dekat tengah-tengah tu dia tanamlah pokok jagung. Kan, itu pertanian yang terancang, ya, pertanian yang terancang lah. Baik, yang kedua menggunakan kenderaan awam. Contoh macam kat sini dia bagi monorail lah. Okey, kenderaan awam, ni nak mengurangkan pembakaran bahan api fosil lah. Kan, kalau tak satu kereta, seorang je. Kalau dalam sekolah ada 100 orang, 100 biji kereta. Kan, jadi guna kenderaan awam, 100 orang tu boleh duduk dalam satu kenderaan awam lah. Contohnya macam kereta api kan. Okay, yang ketiga, simpan air hujan untuk kegunaan harian. Yes, yang ni kita boleh buat. Okey, buat di rumah. Kan, siapa yang duduk kampung tu ataupun duduk taman pun boleh. Okay, bila musim hujan, tak ada letak bekas dekat luar rumah. So nanti bila kamu boleh gunakan air hujan itu untuk apa? Boleh basuh kereta, boleh basuh kasut, kamu boleh siram pokok-pokok bunga. Okey? Yang keempat, menanam semula pokok. Yes. Dan kan banyak pembalakan haram, banyak penebangan hutan, jadi kita tanam semula pokok.
Tanah semula pokok ni untuk pastikan jumlah apa karbon dioksida itu seimbang. Bila pokok tak ada, okey, karbon dioksida di atmosfera akan meningkat secara mendadak, which is not good. Tak eloklah kalau karbon dioksida banyak di atmosfera sebab karbon dioksida ini adalah gas rumah hijau. Dia menyumbang kepada pemanasan global. Jadi apabila penanaman semula pokok dijalankan, okey, dia dapat mengurangkan ataupun memastikan kitar karbon tersebut berada dalam fasa yang betul. Okey? Baik, dan akhir sekali yang kelima, memperketatkan undang-undang. Okay, yang ni tindakan oleh pihak berkuasa dan pihak yang berwajib. Okey? Contoh mengenakan denda yang setimpal kepada pembalak haram ataupun kepada individu yang menjalankan pembakaran terbuka. Okey? Memperketatkan undang-undang. Okey? Alright. Okay. So, sekian saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi untuk next class. Alright.